Kita dulu tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Bagaimana mungkin kita nak anak kita ikut apa yang kita suruh? Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan. Isyarat untuk masuk syurga Allah salah satunya dengan sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bawa satu topik, satu tajuk yang sangat penting dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat di Malaysia. Tajuk ini untuk kita sama-sama kita merenung. Adakah tak hal ini berlaku dalam budaya kita? Adakah tak hal ini berlaku dengan kawan-kawan kita? Okey, baik. Tajuk yang saya nak bawa pada hari ini adalah puasa tapi tak solat. Mereka berpuasa 30 hari tetapi mereka tidak mengerjakan amal ibadat yang wajib seperti solat. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Imam Muslim, solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan solat, maka dia telah menegakkan dalam dirinya agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya solat, maka dia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Faham di sini Nabi SAW berpesan kepada kita bahawa solat itu adalah tiang agama. Seperti contoh rumah kita, bagaimana rumah kita boleh berdiri dengan teguhnya, bagaimana rumah kita boleh berdiri dengan hebatnya kerana adanya tiang. Tak kisahlah rumah anda tu kondominium ke, apartmen ke, banglo ke dan sebagainya, tetap kena ada tiang bila mana nak buat rumah. Bila mana sesebuah rumah nak dibuat, pastinya kena ada tiang dahulu, barulah boleh letak bumbung. Dan bumbung tu kita ibaratkan seperti puasa. Bagaimana kita nak pergi ke rumah, kita nak buat rumah tapi kita letak bumbung dulu, tiang kita letak? Mustahil. Sama juga seperti berpuasa dan solat. Solat adalah tiang agama. Bagaimana mungkin kita berpuasa tapi tiang kepada agama kita tak letak? Bumbung kepada agama ada, puasa, tapi tiang kepada agama itu solat kita tak buat, maka runtuhlah agama kita. Maka kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirahnya, orang Islam dituntut kepada mereka, iaitu orang Islam, untuk melakukan semua ibadat, iaitu rukun Islam, solatnya, zakatnya, mengerjakan haji bagi yang mampu, berpuasanya, mengerjakan semua rukun Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan, kata Syekh, barang siapa yang meninggalkan akan salah satu rukun tersebut tanpa keuzuran, maka mereka telah melampaui batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, saya bawa anda untuk berfikir sejenak. Kita ada anak, kita nak anak kita hormat kepada kita, kita nak anak kita jaga adab mereka dengan kita. Tetapi bagaimana kita menjaga adab, bagaimana hormat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kata Syekh, siapa yang meninggalkan solat, siapa yang meninggalkan salah satu ibadat yang wajib kepada orang Islam, mereka telah melampaui batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita dulu tidak menjaga adab kepada Allah. Kita dulu tidak mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kita nak anak kita ikut apa yang kita suruh? Mungkin ada di antara kita yang berpegang kepada lagu berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan, ila akhir ayat. Saya tak pandai sangat nak nyanyi, sikit-sikit bolehlah. Faham di sini, bila mana kita nak sambut satu Syawal, nak sambut hari raya Aidilfitri, syarat nak sambut tu kena berpuasa 30 hari. Nak bagi duit ke orang, nak menerima duit, syaratnya kena puasa. Barangkali kita lupa syarat untuk masuk syurga Allah adalah salah satunya dengan sembahyang. Bagaimana mungkin kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak sembahyang? Kerana ibadat yang pertama sekali disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti adalah solat. Kalaulah solat pun kita dah gagal, bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat-ibadat lain? Kalaulah solat pun kita dah fail, kalau solat pun kita dah banyak kelemahan kita, kalau solat pun kita dah banyak kali tinggal. Kena ingat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, usia umat aku 60 hingga 70 tahun. Faham di sini, kita tak boleh hidup lama. Dan sejarah telah terbukti ada dalam kalangan masyarakat kita yang meninggal pada awal 20-an, pada awal remaja, awal usia, baby pun ada dah meninggal. Maksudnya meninggal ni ataupun mati ni tak tentu siapa. Jadi selama 60 tahun ni kita tak sembahyang, selama 60 tahun ni kita melakukan apa yang Allah Ta'ala tak suka, tak solat. Cuba bayangkan bagaimana kita nak hadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Nak hidup pun tak sempat, nak mati pun tak sempat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Kerana hidup kita di akhirat nanti adalah abadan-abadan, selama-lamanya. Buanglah prinsip dalam masyarakat kita, bila tua baru kita nak buat amal ibadat, bila tua baru kita nak berpuasa penuh, bila tua baru kita nak sembahyang penuh, bila tua baru kita nak buat zakat, ibadat-ibadat yang lain. Kita hidup di dunia, kita ambil contoh 60 tahun, balik 15 tahun. Daripada 15 tahun sampai 60 tahun, berapa tahun kita tinggal solat? Kita ambil 30 tahun lah, senang. 30 tahun kita tinggal solat, tetapi kita diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti selama-lamanya. Jadi marilah sama-sama di bulan Ramadan, di bulan yang sangat-sangat sesuai untuk kita berubah, daripada kita tinggal 4 waktu, sembahyang 1 waktu saja pada 5 waktu. Daripada kita tinggal 3 waktu, 2 waktu kita sembahyang kepada cukup 5 waktu. Adakah puasa kita
kita sah dengan kita tak solat, kata Syekh Atiyah As-Sakar, puasa mereka sah tetapi pahala mereka puasa tak dapat kerana mereka tidak mengerjakan amalan yang tunjang kepada agama adalah solat. Moga-moga kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu sahaja. Moga-moga perkongsian saya pada kali ini memberi manfaat bersama, dan kita yang mendengar ni dapat kongsikan perkongsian saya pada kali ini kepada kawan kita, kepada ahli keluarga kita. Moga-moga mereka semua asal yang tak solat apabila mendengar video ini kembali untuk solat, ada kesedaran untuk solat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.